plotting tu okey kan? Helga, tadi kamu tanya apa? 38.5. You can understand already? Helga. Okay, right. So kalau dah faham, semua plotting okay, all the plotting done, and then apa you nak buat? You nampak this is a straight line kan? This is a straight line. That's why this chapter is called linear law. Sebab kalau kita cerita pasal linear law, linear maksudnya straight line, okay? Linear maksudnya straight line. So what we have to do is that we have to take a long ruler, guna ruler panjang, jangan guna ruler pendek. Okay, don't use a short ruler ataupun jangan guna IC lah. Jangan guna ni lah. You tengok, ini short ruler kan? Nampak tak? Dia tidak dapat how to say? You cannot. All these points kan, dia tak akan jadi cun-cun tau. Okay, sometimes dia jadi cun-cun lah. Sometimes dia tak akan jadi cun-cun. So bila dia tak jadi cun-cun kan, means that you have to have something what we call as the best fit. Dalam physics, kamu dah pernah belajar apa maksud best fit kan? Okay, so you have to actually find the best fit line. So dekat sini. Bila you buat ni kan, some point of time later on, you can nampak, macam tidak semua titik berada pada satu garisan. Okay, cuba tengok. Kan, ada yang lari sikit-sikit kan? Betul tak? Ada yang lari sikit-sikit kan? Sekejap. Macam ada yang lari sikit-sikit kan? Bukannya semua kena cun-cun pada straight line kan? So over here, what happen is that you have to actually try your best to get the best fit line. You kena try your best to get the best fit line, whereby you punya titik tu kesemuanya, kebanyakannya, kalau tidak kesemua, kebanyakan. Most of the points will be on the straight line. Okay? And then, the points yang tidak berada pada straight line tu, dia mesti, how to say, it must be balanced. It must be balanced. Balance maksudnya cikgu, kalau on the left and on the right, it must be bilangan titik yang sama. So, let me just try my best to get my best fit first. Sekejap. So, I think this is my best fit now. Okay, you can see that most of my points are on the straight line. Okay, ada satu yang terpesong. Lepas tu atas pun ada satu yang terpesong. Kamu akan nampak kan? This is what I call as best fit line. Okay, bila you nampak graf macam ni, sekejap sorry ya. Bila nampak graf macam ni kan, you're gonna see that my straight line is a best fit when most of the points are on the straight line, and also satu point. You nampak tak dia balance? On the left and on the right, dia ada satu point yang terpesong. This is the best fit straight line. Do you understand me? Boleh faham? Okey kan? You cuba buat. Tengok you punya sama tidak dengan Sir punya. Do you think yours is the same as mine? Try. Kalau sama, bagus. Okay, and then you see, what's the point here? Apa nilai kat sini? Apa y-intercept kamu? What's your y-intercept? Kalau Sir, I get 3.75 lah. Cikgu dapat lebih kurang lah. Lebih kurang 4 lah. Okay, I get about 4. Kamu tengok, betul tak? You punya y-intercept pun dekat nombor 4 juga. Try to see whether it's correct or not. How many of you have done this already? Kalau dah habis, can you raise up your hand? Okay ya. Gabriela, no problem ah. Kamu dua tak ada masalah. No, okay. Dalam physics ada belajar best fit kan? Did you learn best fit in your physics? Ada kan? Did you learn best fit in your physics? Yes?
And then you must understand yang you punya you punya point yang terpesong tu, okay, point kamu yang terpesong ni kan, dia tidak boleh jauh sangat daripada you punya straight line, okay. So maybe sometimes you akan fikir macam ni, mungkin macam ni lah, macam ni kan. Let's say lah kamu tengok, contohnya, I'm not sure how many of you will think this way. Cikgu lukis satu yang dekat sini. Sorry. I draw this one. This is a wrong one. Ini yang salah punya. Cikgu lukis yang salah punya. Okay, kamu jangan ikut . Tengok, yang ini yang salah punya. Nampak tak? Okay. Ada dua point yang kena. Lepas tu, ini dua dekat sini. Ini pun dua dekat sini kan. So, you akan bagi tahu sir. Sir. Oh, this is balance. Nampak tak? Dua kiri, dua kanan. Sir, balance lah ini sir. Dua kiri, dua kanan kan? Balance. But I'm gonna tell you something lah. Ini dengan ini, mana satu lebih best? Mana satu lebih best? Mana satu yang lebih bagus? Of course lah, ini lebih bagus kan? Because most of the points dia kena pada straight line, and then yang terpesong tu pun, yang terpesong tu sangat-sangat dekat dengan yang point yang sebenar, dengan yang straight line yang sebenar. So means that dia terpesong tapi dia tak terpesong dengan jauh. So itulah sebabnya kita tak pilih garisan yang macam ni ya. Can you understand me or not? Yes boleh terima. Kalau boleh terima kan, I tell you what boleh buat sampai sini kan, 5 markah sudahlah. 5 marks in your hand. Okay, 5 markah, 4 ke 5 markah lah. So over here, this graph here is going to give you around 3 to 4 marks, 3-4 markah. So tadi jadual tu 1 markah kan. As I told you, this one is 1 mark. Okay, so kalau ini 1 markah, graph ni 4 markah. So total you get 5 marks already. Sampai graph ni ini let's say kamu tak pernah belajar ni, macam mana dalam maths kamu, you have never seen this topic. Sebenarnya you boleh buat dah. Okay, provided you know how to plot lah. Plot tu mesti pandai lah. Kalau tak pandai plot ni, this is something that you don't learn in your form 4 kan? Something that you learn in your form 2 or form 3. Plotting graph. So bila you boleh plotting graph, you boleh baca nilai ni. So that's how you can get your straight line. Any problem from there so far? Ada masalah ke? Ada masalah, tanya terus sebelum cikgu masuk ke next part. Christian, you have any problem, Christian? Helga, yes. Soalan Helga. Still okay Helga, apa soalan dia? Where do we write the table? You can write the table on this graph paper, ataupun you nak buat dia dekat satu kertas pun boleh. Okay. Basically kan, in your exam kan, since this coming exam is actually going to be offline exam. Okay, it's going to be offline exam. Maksudnya kamu tak akan join Google Meet. I will basically just give you the paper, PDF format, and then kamu kena jawab atas kertas lah. You will actually write all the answers on a piece of paper. Okay, kamu cuma akan ambil gambar jawapan kamu tu and then hantar balik. Okay, jawapan kamu tu hantar balik. So means that on your A4 paper ke ataupun you punya foolscap paper ke, okay, so the one that you use to answer, you buatlah table kamu sana. Sebab ada markah. Not all exams are offline, only for maths and maths saja. Maths and maths saja yang kita buat secara offline, alright? Okay, so only maths and maths only So the rest of the other exams you're gonna have online, depending on the teacher lah. Depend on your teacher lah, okay? Because to me, tak ada bezanya lah, cikgu buat offline ke, cikgu buat online ke, okay? You online pun you tak open camera kan? Betul tak? So, tak ada bezanya lah. And then nanti ada pula yang cakap online cikgu saya tak dapat nak buka PDF lah online. So, there's no difference lah. Cikgu buat offline ke, cikgu buat online ke, sama saja. So, that's why I choose to use offline lah. Supaya kamu hantar saja macam biasa, okay? And kalau nak rujuk buku pun, I don't think you can get the answer lah. For maths kan? Betul tak? Setuju kan? Kecuali you tanya lah, you punya kakak ke, abang ke, kan? Kalau kakak abang kamu pro maths tu, probably lah. Tapi of course all these things back to your integrity lah. Okay, you punya, cikgu percaya dengan kamu, I trust you, okay, I trust you. And then the problem is whether you are going to be trusted or not lah. So that's your own problem sudah. Okay, that's the problem with you and God lah. Itu adalah yang selalu cikgu bagi tahu lah. Okay, so this is done. 5 marks selesai. The next part is a bit more challenging sudah. Okay, let us look at the next part. The next part is actually asking you to find what is the value of P, what is the value of R kan. Cuba tengok soalan ni balik Tengok soalan ni balik Is it clear with you this question? Sekejap cikgu dekatkan sikit.
Okay, now if you look at this question kan, soalan cakap apa? Soalan cakap, you are having a graph yang ini kan, sorry, ini adalah dia punya equation. This is the equation that's given to you. Okay, without doing anything first, kamu tuliskan equation ni dulu. Okay, just write the equation out. So equation kamu tuliskan. Okay, so apa equation yang dia bagi dalam soalan? Y is equals to px tambah dengan r over px. Okay, kamu dapat yang macam ni. Okay, so this is the equation that is given to you. Lepas tu dia cakap, you have to draw the best fit. Okay, lepas kamu dah draw best fit, okay, selesai soalan A, selesai 5 markah dalam tangan. Use the graph from A to find the value of P and R. Use the graph from A to find the value of P and R. Tapi sebelum tu, cikgu nak ajar kamu satu benda lagi ya. Sebelum kita tengok soalan B kita nak belajar satu benda lagi, iaitu macam mana nak check you punya y-intercept based on your calculator. How to use your calculator untuk dapatkan y-intercept kamu. Okay, so can we do that first before I look at question B? Cikgu nak ajar kamu macam mana mau tekan calculator dulu. So this is question A, selesai tadi, 5 markah. Tapi untuk check you punya y-intercept, okay, so I'm going to teach you how to use a calculator. Right, I am familiar with this calculator. The other calculators cikgu tak berapa pandai sangat. Okay, so everybody yang ada calculator yang ni, the black one, okay, you can take it out and I'm going to teach you how to press calculator to get your y-intercept. Okay, because that is important later on untuk you punya jawapan for your answer later on is very important. Okay, are you ready? Dah? Yes, okay. We are going to refer to this table. Kita akan refer dengan table ni. So this is what I'm going to do, right? So I'm going to refer to this table yang baru yang kamu buat ya, x, y and x square, okay? So you are going to press mod 2 times. Okay, you are going to press mod 2 times. And I'm sure you nampak ada reg. Reg tu maksudnya regression, bukan register, regression. Reg, you press 2. Okay, you can nampak lin. Lin stands for linear. You press 1. Okay, semua dah sampai tahap tu? Everybody dah sampai situ? Okay, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay, now the first value here, kamu kena tahu yang ni adalah x-axis. This one is your y-axis. Okay, dalam cikgu kata x-axis and y-axis, cikgu masukkan ini sebagai capital X. Ini capital X. Okay. Sebab cikgu tak ajar kamu daripada basic tadi kan. So now I'm going to tell you something. Yang ini kita labelkan sebagai capital X. Yang ini sebenarnya kita labelkan sebagai capital Y. Okay, so this is something that we will learn in this topic. Sebenarnya kan, in this chapter, we call it as the linear law kan. Chapter ni kita panggil sebagai linear law. Linear tu bermaksud straight line kan. That linear means it's a straight line. And then kalau ini sebagai X and Y kan, you have to understand that based on your form 3 kan, ataupun form 2 dulu, you dah belajar equation of straight line which is y equals to mx plus c. Siapa ingat lagi equation ni? Y equals to mx plus c kan? Betul tak? Okay. Now, I am going to change a bit when you look into AddMath. Bila you nampak AddMath kan, bila kita cerita pasal linear law, this small letter y is no more small letter y. Dia akan ikut yang ini. So, y besar. M is still M, is the gradient. X akan jadi capital X. And then plus c. Okay, so this is how it looks like now dalam linear law kamu, alright? And then, kalau cikgu nak jadikan dia sebagai persamaan, ini yang kamu akan nampak, sebenarnya you punya y-axis, dia adalah xy sudah. So, kita akan tukar ini dia xy, sama dengan m, lepas tu yang capital X tu akan jadi x square. Lepas tu plus c. This is how it looks like as a linear. Okay, inilah bentuk kamu. Sebenarnya, kalau kamu dulu kan, bila kita cerita pasal you punya straight line kan, this is when you see in your lower form, y equals to mx plus c, y kecil, x kecil kan. Sebenarnya y dengan x ni bermaksud paksi dia. It means that is your axis. So normally you lukis dulu macam ni. This is small x, this is small y kan. Ini yang kamu belajar dulu, betul tak? From your lower form. Tak ada pun kamu belajar yang ini sebagai x and y kan. You tak pernah belajar macam ni. So when you go into your linear law, which is in your AddMath, this is something that we have to change our mindset. Kita kena tukar sikit mindset kamu. Okay? Your small letter y tidak kekal sebagai small letter y selama-lamanya. Dia boleh tukar jadi xy mengikut soalan dia. Okay? Lepas tu your x, small letter x ni tidak akan kekal sebagai small letter x. Dia boleh tukar jadi x square mengikut soalan dia. Okay? And even sometimes in the question kan, you boleh nampak ada log y. Ada log base y, log base 10y, log base 10x. Okay? So maksudnya you akan nampak ada logarithm. Kadang-kadang you boleh nampak ada exponential, ln, okay, and so on. Okay, banyaklah cara dia boleh tanya kamu soalan dia based on your x-axis and y-axis yang besar. Okay, x-axis and y-axis yang besar. Okay, so far up until here, are you still okay? So kalau dia bagi macam ni kan, if let's say this is your linear law, this is your linear equation kan, you punya lukisan dia akan jadi macam ni lah.
This is x square. This is xy. So maksudnya kan, apa yang kamu nampak dekat sini, basically it comes from here. Okay, it comes from here. Okay, so your y-axis and your x-axis. Capital Y and capital X. Masih boleh terima so far? Boleh, ha? Okay, so now, this is done. This is the fundamental, okay? Sebab cikgu tak ajar kamu daripada basic, so I teach you this one now lah. So next, what happen is that, apa yang kamu buat lepas ni adalah, cikgu nak ajar kamu tekan kalkulator dia kan? Sorry ya, terlupa pula. Okay, so sekarang. Kalkulator kamu dah sampai tahap ni, so kita akan masukkan nilai ni. 1 dan 5.5. So macam mana nak masukkan 1 dan 5.5? Senang saja. Kamu tekan 1. Lepas tu kamu tekan koma. Lepas tu tekan 5.5. Lepas tu tekan M+. M+ maksudnya masukkan memory dia. So maksudnya dalam calculator kamu ada 1 point sudah. N equals to 1 means that you have 1 point in your calculator. Masih okay? Semua sampai sini sudah? Everybody sampai sini? Yes, ha? Okay, lepas tu, tak payah nak tekan apa-apa kan? You masukkan nilai yang kedua. 4 and 9.4. So you put 4, 9.4. Lepas tu M+. You akan dapat N equals to 2. And then sambung. Make sure you hati-hati buat ni ya. Jangan silap. Kalau silap, you kena go from the you go from the beginning. So now 9 and 15. 9, 15. M+. Lepas tu 16, 26. 16, 26. M+. Lepas tu 25, 38.5. Lepas tu M+. Lepas tu last kali 30.25 and 46.2 and then M+. Semua sampai tahap ini. Semua sampai tahap ini. Kalau dah sampai, raise up your hand. N equals to 6. Kalau N equals to 6, maksudnya ada 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik yang kamu dah masukkan dalam calculator. Do you get N equals to 6? Kalau you dapat N equals to 6, please raise up your hand so I can see. Hati-hati ya, tekan. Jangan salah. Okay, dah. Ya, tekan nilai X dulu, lepas tu baru tekan nilai Y. Nilai X, nilai Y. Nilai X, nilai Y. Nilai X, nilai Y. Nilai X, nilai Y. Macam kamu buat koordinat kan? X dulu kan, lepas tu baru Y. Okay. Ada siapa yang lost? Anyone lost? Anyone lost? Please type out in your chat box. Cikgu boleh buat sekali lagi kalau kamu lost. Okay. Siapa yang lost? Okay. Right. Siapa yang dah dapat N equals to 6? Siapa dapat N equals to 6? Siapa yang dah sampai N equals to 6? Okay, yang angkat tangan tu bagus. Alright, now. Everybody do once more. Semua orang buat sekali lagi ya. Semua orang buat sekali lagi. Okay, tekan tekan shift mod clear all. Okay, reset. Semua orang buat sekali lagi. Walaupun dah sampai N equals to 6 buat sekali lagi. Sebab cikgu akan buat sekali lagi. And then after this I don't want to have anyone lost lagi ya. Cikgu buat pelan-pelan, you follow me, okay? Follow step by step. Yang lost tu semua ada calculator ni kan? Do you have the calculator with you? Yes, sir. Yes, you ada calculator. Yang lost tu, ada calculator, Sean? Do you have a calculator with you? Okay, so now, apa yang kita nak buat adalah, you tekan mod tu, press mod, 2 times. Semua ikut semua ikut. Lepas tu, you press 2. Lepas tu, you press 1. Okay, semua dah okay. Step by step, ikut Semua okay Okay, sir. Okay, alright, next. Kamu akan masukkan nilai X dulu. Okay, this is the value of X. 1.0 is the value of X. 5.5 is the value of Y kan. So, you masukkan nilai X dulu, you tekan 1. 1.00 maksudnya 1 lah kan. Okay, so 1 and then comma, 5.5. Lepas you press M+. M+ kat sini. Press. Okay, semua sampai situ kan? Sudah. Sudah. Okay, next.
Teruskan. 4.0 you press 4 and then you put comma and then 9.4. And then you press M+. Teruskan lagi. 9.0, 9, 15. Lepas tu M+. And then 16, 26, M+. 25, 38.5, M+. And 30.25, 46.2, M+. Okay. Make sure everyone sampai situ ah. Okay, Sean dah okay. What about Christian? Griselda? Helga? Okay, kalau sampai situ okay ah. Alright, now. Semua dah sampai situ ah. Everyone has already done until n equals to 6 ah. Semua dah sampai paparan ni kan? Kalau you masih tak sampai lagi, bagi tahu ah. Semua dah sampai. Yang tak sampai lagi angkat tangan. Yang tak sampai lagi angkat tangan. Yang tak sampai lagi angkat tangan. Supaya kamu tak lost. Cikgu tunggu kamu. Semua sudah? Okay, kalau sudah, this is what you do ah. You press shift. Lepas you press 2. Okay. Press shift and press 2. Cikgu tunggu kamu ah. Alright, next. Press to the right. Ke kanan. Tekan 1, 2. Sampai you nampak ABR. Semua sampai sini sudah? Siapa yang tak sampai lagi? Raise up your hand. Okay, so semua sampai ah. Now, apa maksud A ni? A ni maksudnya you punya y-intercept. Okay, cuba catat sikit. Calculator kamu, A itu is y-intercept. Okay, B itu is your gradient. Tolong catat dah. A itu adalah y-intercept, B itu adalah gradient. So, press 1. Press 1 and press equal. Okay. So, kalau sesiapa yang dapat 3.5 dekat sini, actually mine is 3.5 also lah sebenarnya. Cikgu punya ni pun 3.5 juga. Cuma cikgu nampak dia macam dekat dengan 4 kan. So 3.5. Siapa yang dapat 3.5 kat sini, then is definitely correct. Okay? Dia sudah betul. Siapa yang dapat 3.5 kat sini ataupun 4? 3.5 or 4? Sebab beza dia satu petak saja. 3.5 or 4? Siapa yang dapat 3.5 or 4? Okay ah. So kalau dapat 3.5 or 4 maksudnya is okay. So that is your y-intercept. Inilah nilai y-intercept kamu 3.5. Okay. Now sebenarnya kan kalau lah let's say dalam exam kamu tak tahu sangat kan macam mana nak buat best fit ni, you don't know how to do your best fit kan, you boleh labelkan dulu you punya y-intercept. Let's say 3.5 kat sini kan, 3.5 is over here. You labelkan dulu, lepas tu baru kamu buat straight line kamu. You faham maksud cikgu? Kita akan cuba labelkan yang nilai ni dulu 3.5. Okay, even though this is not given in your question kan, ini tidak diberi dalam soalan kamu, tapi kamu cuba label dulu 3.5, you buat satu titik. Okay, lepas tu kamu baru cari best fit kamu based on your y-intercept. Do you understand what I mean? Supaya you punya best fit tu memang cun-cun. Yes ah, you understand what I mean ah? Only Gabrielin sejak faham. Yang lain tu tak faham. Sir, Yes. best fit tu yang penting sebelah kiri dan kanan dia mesti balance lah kan. Kiri kanan dia balance, okay? Kiri kanan balance, kiri kanan balance. Kadang-kadang mungkin you nampak ada satu titik sajalah yang terkeluar, boleh jugalah, tak ada masalah. Jangan pula kamu fikir mesti left and right kan. Kalau let's say you ada 6 points, you have 6 points and then 5 points is on the straight line. 1 point je terkeluar sikit. Jangan pula kamu nak pergi pesongkan dia pula, nak jadikan dia balance. Faham tak maksud saya? Okay? So kalau lah dia ada 2-3 point yang terkeluar, so try to make it balance lah. Bila kita kata balance kan, means that left and right they are of the same the number of points yang terpesong tu, and also make sure that points yang terpesong tu pun dia tidak jauh sangat daripada you punya garisan yang asal tadi. Okay, so from your best fit dia tidak jauh sangat daripada you punya best fit line. Alright, so that's the trick there. Kalau lah terkeluar satu lagi, contohnya maybe yang inilah terkeluar sikit, mungkin ini terkeluar sikit, should be fine lah, tak ada masalah sangat lah. Jangan pula kamu paranoid sangat. Ini terkeluar sikit lah cikgu. So
boleh lah ada 2 dan 1 pun masih kira balance lah. Yang tak balance ni kan maksudnya apa? Yang tak balance ni semua dekat atas. Mungkin ada 4 titik di atas, 1 titik kat bawah. Okay, example macam tu. 4 di atas, 1 kat bawah. Tak balance satu. So that is not balance at all. You get what I mean? So I send my the picture. You send your graph kah? Okay, Yep. okay. Boleh. Okay. Okay. Dah send kah? You send where? Telegram kah? Ya, tengah send. Okay. Okay, the rest of you kalau you nak send untuk cikgu tengok pun boleh lah. Kalau let's say you rasa you was-was lah sama ada jawapan kamu betul ke salah kan, you can do that also, okay? You can send to me also. I see yours first, Natalie. Natalie, I think you punya ni tak balance kan? Do you see balance kat situ? I don't think it's balance kan? No. No kan? You nampak semua point kamu dekat bawah kan? So it's not balanced there. That is not best fit. That is not considered as best fit. Okay, now, maybe this is what you do lah. Okay, cikgu nampak you punya y-axis apa? You punya straight line kan? It's actually dia kena pada 4.0 kan, betul tak? So I think better you put 3.5 lah. Dekat 3.5 would be best for your answer. 3.5. Okay. Baru you cuba buat best fit. Let me check your every single point lah, betul tidak? Let me check every single point lah. Can I show the class kah? Tak boleh lah. Cikgu tak dapat nak share screen. Sekejap. First point 5.5. Okay. 4 and then 9. 9.4. Okay. And then 15.0. 9, 15.0. Okay. 16.26. 16.26. 26 is wrong lah. You punya titik ni, Natalie. Titik kamu ni salah. Okay. You check. That's why you punya line tu memang jauh sangat. Titik tu silap sudah. That point is wrong. Alright. And then 25, 38.5, 38.5 pun salah. 38.5 pun salah. This one pun salah. Okay, so you have 2 points yang salah plot. 30.25, 46.46. This one pun salah juga, Natalie. 3 point salah, Natalie. Okay, cuba check balik point kamu. Okay, the rest of you sama juga because I cannot see what you're doing now kan. I don't know whether your straight line is correct or not kan. Okay, so if you want me to check your point kan, you ambil gambar lah. Lepas tu hantar dengan saya. Okay kah? The rest of you okay not? The rest of you ada buat kah? You ada buat graph macam ni? You ada buat graph? Ada. So maksudnya you are having the same you know what is best fit kan? Kamu faham maksud best fit sekarang? Do you know what is best fit? Do you know when I say balance left and right? Do you understand? Your y-intercept is 4. Boleh lah. 4 kalau you dapat macam ni okay lah. If you get something like me, it's okay. Dapat 4 okay lah, tak ada masalah. Cuma this one is for your guidance saja, for your guideline lah, 3.5. Kalau lah, let's say you dapat this one is 10. Example jawapan sini 10 lah kan. Tapi kamu dapat 4, of course lah salah. Okay, so 4 and 3.5, sebenarnya cikgu nak beritahu kamu, dia punya beza kotak dia cuma satu je kan. This one and this one. Nampak tak? Satu petak saja. Not really much of the difference lah. You cannot say it's wrong lah, okay? 3.5 or 4 both are actually considered as correct lah. Sebab dia cuma beza satu petak saja. So it's very very close. Dia sangat-sangat dekat. So kalau you dapat jawapan kalkulator kamu and then you cuba bandingkan dengan jawapan kamu dekat graf kamu, kalau dia beza dia jauh sangat, kalau let's say
Dekat sini you dapat sampai 10. Tapi dekat sini jawapan dia 3.5. Of course lah. Of course it's wrong kan. Sebab dia jauh beza sangat. You faham maksud saya? You understand me? Okay. Anyone still want to ask any question? Please ask before I move on to the next part. Ada siapa yang nak tanya soalan? Tolong tanya. Cikgu masuk ke next part. The next part is a bit more challenging sudah. Okay. Right. Cuba tengok the next part. Semua boleh Can I move on to the next part? Yes, Okay, now, what happened to the next part is that, kalau you tengok sini kan, dia cakap, use the graph from A to find the value of P and R kan? Okay, now, this is something what we call as, you kena tukar, you have to change your non-linear, this is called non-linear. Okay, daripada soalan yang asal tu, you nampak Y equals to PX tambah dengan R over PX. Ini adalah kita panggil sebagai non-linear. Okay, this is a non-linear graph. Kamu nak tukar jadi linear graph. Linear. Nak tukar jadi linear maksudnya apa? Maksudnya, you punya Y ni, you have to change become capital Y. Lepas tu M, lepas tu X, lepas tu tambah dengan C. This is the changes yang kamu kena buat. Lepas ni, you kena focus, alright? Now, everyone, please focus. Kalau boleh, jangan buat benda lain sekarang. Don't do anything else, okay? Kalau jaga anak buah sekarang, buang anak buah tu ke tepi tu. Biar dia menangis kat tengah-tengah. So, fokus kat sini. Alright, fokus dulu. How do I change from this non-linear to become linear? Macam mana cikgu nak tukar jadi linear? Okay, listen. Cikgu dah bagi tahu kamu tadi kan, this one is the normal linear law yang kamu belajar semasa lower form. Tetapi, lepas kamu dah belajar maths in this chapter, you are going to see that you are going to have a capital Y and also a capital X. Capital Y kamu ni datangnya daripada paksi Y kamu yang tadi, which is XY. And then your capital X comes from your paksi X tadi, which is your X square. Okay, now what I want to know is that, cikgu nak tahu macam mana daripada non-linear ni, which is Y, small letter Y ni, I want to change become XY. How do I change this Y to become XY? This is the idea. Macam mana nak tukarkan Y ni menjadi XY? Cikgu nak dapatkan sebiji ni. What are you going to do? What is your idea? What is your idea? Ada idea kah? Macam ni, you nak buat apa sekarang? You nak tukarkan Y ni menjadi XY. So, what is the correct way to change that Y to become XY? You kena wujudkan X tu kan? You have to actually create the X in front of a Y kan? Apa yang berlaku dekat X tu? You kena darab dengan X. Okay? So, you kena darab dengan X dekat depan ni. Boleh tak? So, means that we have to change our Y ni menjadi XY. We have to think ourselves. You kena fikir sendiri, macam mana nak tukarkan Y ni jadi XY. So, kalau nak tukarkan Y ni jadi XY, kamu mesti darab dengan X. Tetapi, bila darab dengan X kan, kesemua ni, you ada 3 terms. 1 term, 2 term, 3 term. These 3 terms, semua tu, you kena darab dengan X. You have to multiply by X, multiply by X, multiply by X. 3-3 tu, you kena darab dengan X. Sebab, you nak jadikan dia sebagai XY ke depan ni. So, this is what happen next. Y tu jadi X, Y darab X, dapat XY. Okay? And then, what happened here? Tell me. Px times X, what is that? PX squared. Px square, very good. Px square. Then plus R over Px times X, apa jadi? XR over PRX squared. R over Px square kah? Okay, you see R over Px darab dengan X. X dengan X boleh hilang kan? Oh, okay. So, tinggallah R over P saja. Okay tak? Faham kah? Okay, semua orang faham ke tidak? Semua orang faham ke tak? Faham. Siapa yang tak faham, boleh bagi tahu. Okay? Alright, now, sekarang, you tengok. Nampak tak bentuk dia? XY. Sama dengan. Ada tak nampak M, X square? Nampak X square tak? Lepas tu tambah dengan R over P. Basically, by doing this, you dah tukar benda ni jadi linear. This is your linear law. This is your linear graph sudah. Ini bentuk linear kamu. Kalau you tengok betul-betul kan, this is your capital Y. Okay? Equals to M. M kamu tu P lah kan. Lepas tu X. Lepas tu tambah dengan C. Faham tak? So this is a straight line punya equation sudah. Tapi dalam bentuk capital X dan capital Y. So sekarang, you boleh tahu dah, dalam you punya, bila you dah tukar macam ni, when you change to become your linear law, alright, bila you dah tukar jadi linear equation, your P is the gradient. M tu sama dengan P. P tu adalah gradient kamu. Okay, so P
is the gradient. Okay, and then you punya C kan is R over P. So maksudnya R over P ni adalah you punya y-intercept. Okay, you faham kan? Daripada you punya dulu kan you belajar M tu adalah gradient kan? Lepas tu C tu adalah y-intercept. Okay? Boleh faham? Okay. Okay, now. The idea sekarang kan, soalan minta kamu cari nilai P dan nilai R kan? Okay, first of all, cuba cari apa gradient dalam you punya straight line. How to find gradient? Okay, listen. Kalau tengah buat benda lain sekarang, stop sekejap ah. Cikgu nak kamu cari satu point yang memang kena cun-cun pada you punya straight line. Ada tak? Point dia, kalau boleh kan, dia mesti jauh sikit lah. Okay, dia mesti dekat sebelah sini. Okay, point dia mesti sebelah sini. Kalau tak ada yang kena cun-cun, kalau you tak ada yang kena cun-cun, so probably you kena cari kat sini. Maybe somewhere here, this one. Okay, so cuba kamu tengok. Adakah titik ni kena cun-cun tak? I mean, dalam you punya graph tu. It's on the straight line. Jangan kamu ambil yang lari tu, jangan kamu ambil point yang lari. Alright? Kalau tak ada point yang kamu plot tu kena pada graph kamu pilih mana satu yang kamu senang nak baca. Which one is easier for you to read? Alright, so over here. Is this point okay? Everyone point tu sama kah? Cuba tengok point kamu ni. Adakah point ini kena pada garisan kamu? This point here is 26, 7, 8. 28. Sini 28. Lepas tu sini is 42.5. Okay, is your point here kena pada graph kah? Kena pada straight line? Is this point kena pada straight line kamu? Siapa yang kena kat straight line kamu? Can you raise up your hand? Siapa yang kena point tu kena pada straight line kamu? Raise up your hand. Tak ada seorang pun yang sama. Sir, tak ada. Ngu seorang je. Okay, the rest of you, point mana yang kena? Elida sama. Okay, ada yang lain tak? Cuba check point kamu ni kena ke? 28 and then 42.5. Ada siapa yang tak faham maksud cikgu? Okay, dapat yang ni. Satu lagi point kan, you can actually pick your y-intercept. You boleh pick yang y-intercept kamu. So, y-intercept kamu, kalau cikgu nampak kat sini kan, I think some of you get 0, 04 kan. So, ada yang dapat 04 sebab dia kena cun-cun pada nombor 4. Okay, so 04, you can pick that point, 04. You boleh pilih point tu. Kalau you kena 03.5, you ambil lah 03.5. Okay, sebenarnya kan, untuk menjawab soalan ni, dia punya jawapan tu, dia actually ada satu range lah. Means that, not everybody is going to get the same answer. Tidak semua orang akan dapat same answer. Sebab graf kamu lukis ni, kamu yang lukis kan. So maksudnya setiap orang akan lukis satu graf yang mungkin ada lari sedikit. Okay, so means that for this particular part kan, jangan risau sangat. Idea dia mesti betul saja. Tapi nilai dia kalau beza sedikit masih okay. Boleh terima lagi. Alright. So I'm going to use these 2 points as my explanation with you. Alright. So kita akan pilih satu point. Kalau boleh, you ambil y-intercept kamu. Okay, satu point y-intercept. Ataupun you pilih kat sini pun boleh lah. This point here pun boleh. Okay, this point also can lah. So the one that is from your table pun boleh. Kalau let's say you nak guna table punya point pun boleh. Okay. Kalau tak nak, kamu pilih yang y-intercept kamu. Dan juga pilih satu lagi point yang lebih jauh sikit. Jangan pilih yang dekat-dekat lah. Jangan pilih dekat-dekat. Okay. Jangan pula ambil yang ni dengan ni. Jangan ambil 2 point tu lah. Sebab dia dekat sangat. Ambillah satu point yang jauh-jauh sikit. So over here, you have these 2 point. What is the formula to find gradient, guys? Apa formula untuk cari M? Anyone remember? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Kan itu formula kamu kan? Okay. So kita akan gunakan dot point ni. We will use these 2 point. Kita nak guna dot point ya. So dot point tu kamu boleh letak kat sini lah. So now I will have 1 point which is 0,4. Satu lagi point which is 28, 42.5. 28, 42.5. Maybe you boleh guna dot point yang sama dengan cikgu lah. Just use these 2 points the same as me. So that it's easier for you to refer juga. So now, you nak cari nilai gradient kamu. Kamu nak cari gradient. So this one is X1, Y1. This is X2, Y2 kan? So apa nak buat? Guna formula gradient which is Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay, masukkan. Y2, 42.5 ah. Minus Y1 is 4. Over 28 minus 0. Okay, just calculate. 42.5 minus 4. Okay, 38.5 ah. Divide by 28.
So you get 1.375. 1.375. So this one is the gradient punya value. Ini nilai untuk gradient. So now, apa P tadi? P itu gradient kan? So therefore, jawapan dia P sama dengan 1.375. Okay kah? Okay, so you dapat nilai P sudah. Lepas tu, sekarang kan ini adalah you punya y-intercept. Y-intercept kamu R over P kan? So, apa nak buat? Kamu tahu dah R over P sama dengan nilai y-intercept kamu kalau you tengok dalam you punya graph kan? Okay, most of you get 4 kan? Okay, kalau dapat 4, so maksudnya sini kita boleh gantikan sama dengan 4. Is equivalent to 4. So, what happen is R over P kamu 1.375 kan? 1.375, masukkan. Okay, so nak cari R, apa nak buat? 1.375 pindah sebelah. So R is equals to 4 times 1.375. So you can dapat R times 1.375, you can dapat 5.5. So that's your R and that's your P. Is this okay? 5 marks. 1, 2, 3, 4, 5. This one. Bila dah tukar jadi linear tadi, mana dah? Ni. This one. 5. Yes. Siapa tanya tadi? Sir, Yeah, Natalie. how to find 28, 42.5? 28, 42.5. Ni kah? Yeah. Ni kah? Yeah. Okay. You find one point that kena pada you punya straight line. Maksud cikgu kan, you carilah mana point yang kena pada straight line. Faham tak maksud cikgu? Okay, tengok You tengok, kan kalau straight line cikgu lah. Sebab straight line kamu mungkin lain dengan straight line cikgu kan? Okay, nampak tak? Point yang ni kena pada straight line tu. Ataupun tidak, kita pilih point ni pun boleh juga. Nampak point ni? Boleh mana-mana pun boleh. Nampak tak? Point yang ni. Ini pun kena cun-cun kan? Nampak tak point tu kena cun-cun? Ya, kena. Ataupun sini, kalau cikgu tengok, ada lagi ni. Sini pun boleh kan? Sini pun boleh. It depends on your graph. You can pick any points. Asalkan point tu kena pada straight line tu. Jangan kamu pilih yang ni ya. Okay, tengok ni. Ini boleh pilih lah. Taklah sebab dia macam dia apa tu alang-alang kan. Jangan pilih titik alang-alang ataupun titik yang ni. Ni sini. Alang-alang faham tak maksud cikgu? Faham maksud cikgu alang-alang tu? Yang ini kena cun-cun. Yang ini pun kena cun-cun. Lepas tu maybe you can pick another one here. This one pun kena cun-cun. Boleh tak pilih titik ni? Boleh pilih titik ni tak? Titik ni. Tak boleh kan? Tak. Titik ni sudah lari daripada straight line. So you don't pick that line lah. You don't pick that point. Kalau you pick that point, memang confirm salah punya jawapan kamu. Kamu kena pilih mana-mana point yang pada straight line kamu. Tapi region yang kamu boleh pilih titik tu cuma dekat kawasan ni saja. So means that you jangan pilih pula titik kat sini. Jangan pilih titik kat bawah kan. Okay, sebab dia dekat sangat dengan you punya y-intercept. So you can pick any point tapi dia jauh sikit. Okay, faham? Yes. Okay, good. Alright, any other question before I continue? Inilah satu soalan di 10 markah. Macam inilah dia dalam exam. You think you can understand kah? Boleh terima ke ni? Boleh. Boleh 10 markah ni in your exam 10 marks So, this is the second half. 5 markah yang kedua. So, maksudnya, daripada linear, non-linear tukar jadi linear. 1 markah. Lepas tu, dapatkan nilai M dan nilai, your gradient and also your y-intercept. So, dapatlah 2 markah. Dapat jawapan dia, 2 markah lagi. So, means that's your 5 marks. Selesai, okay? So, that's why I would say that this particular question is something that you have to focus on. You kena fokus soalan ni sebab soalan ni antara soalan yang you boleh score, okay? The one that you can score. Alright. Now, I'm going to just straight away look at question. Ada soalan yang mau tanya? Question 40. Cuba tengok question 40 We want to look at question 40. Tapi kan, question 40, I will try to skip the first part lah. The first part is just drawing the graph. So, I think everybody can draw the graph kan? Semua boleh lukis graph kah? Lukis graph, plot graph. Boleh? Boleh Okay. So, I am going to talk straight away on the non-linear tukar jadi linear. Okay? I want to talk about non-linear tukar jadi linear. Maybe everybody, you look at question 39 first lah. Kita nak tengok. Non-linear tukar jadi linear. Okay, so give me 1 minute. Okay, you see page
the next question, I ask you to print out this page kan. Kita tengok 39, okay? Look at 39, right? Look at 39. I'm not sure apa soalan bentuk apa yang Cikgu Lim akan keluarkan, okay? So you see if this is your question guys, you cuba tengok, nampak tak? Based on the table above, construct the table for the value of 1 over y, 1 over x. Ini nak buat apa? Buatlah table baru kan, betul tak? Is this okay? Buat table baru. Boleh buat table baru kan? So means that this is x kan, tukar jadi 1 over x. This is y kan, tukar jadi 1 over y. Macam mana tukar jadi 1 over x dan 1 over y? Tekan calculator. 1 over 1.5, 1 over 2.02, macam tu kan. Dapatlah table baru. Nampak dot markah kan? So that's why, certain question, dia bagi yang ni dot markah. So means that kalau atas satu markah, satu markah bawah. Kalau ini dot markah, graf kamu akan dapat 3 markah. Your graph becomes 3 marks, okay? So I think macam ni, okay? Sebab tadi dia punya perbahagian dia tak berapa sure sangat. So over here, this one is the sure one. So untuk soalan ni, dot markah untuk graph, untuk you punya table, and 3 markah untuk graph kamu. Okay, it depends on the question. Kadang-kadang soalan dia cuma 1 markah ke atas, 3 markah ke bawah, ataupun 1 markah ke atas, 4 markah ke bawah. Depends on the question also. So over here, this one is done. Dot markah, okay. I think this 3 markah pun boleh kan? Draw the line of best fit. I think everyone can do that lah, huh? Boleh lah. So maksudnya 5 markah dalam tangan lah. Yes or no? Okay, right, next. Using the graph, find the value of n and p. Inilah dia. Yang bahagian kedua ni, this is the first part. Ini yang lukis graph. This is the graph. Okay. Yang ini adalah untuk kamu tukar non-linear kepada linear. Okay, so now we are going to focus on this part. Yang non-linear tukar jadi linear. Macam mana? First of all, as I told you, tengok soalan dia bagi equation. Take out this equation dulu. Okay, keluarkan equation tu. So now I'm going to write the equation now. Apa equation dia bagi? Nx equals to py tambah dengan xy. Okay, so this is the equation that they gave you kan. Jangan worry sangat. Don't worry so much, alright? This is what we're going to do next. Okay, kita nak buat ni. Kamu tengok soalan kamu, dia cakap, you are asked to plot this graph kan? You are asked to plot this graph. Let me ask you, kalau dia minta plot 1 over y against 1 over x, maksudnya apa? Graph kamu akan jadi 1 over y ke atas, 1 over x kat sini. Semua setuju ke tidak? Jap, tak nampak. Semua setuju tak? Setuju Okay, anyone yang tak clear? Anyone that is not clear, let me know. Ada siapa yang lost Okay, kalau dia punya graph macam ni kan, you have to remember, when you write your linear equation, dia akan jadi y equals to mx plus c. Okay, capital X dan capital Y tu bermaksud dekat paksi X dan paksi Y kamu yang baru. Okay, it comes from the new x-axis and y-axis. So over here, you punya capital Y kan akan jadi 1 over y. Lepas tu, M, capital X akan jadi apa? Capital X akan jadi 1 over x. Lepas tu plus C. Is this clear now? Yes. Yes, boleh faham Okay, once you can understand that one, that is easier for me to explain already. Alright, you tengok, yang ni kan, nampak tak dia bukan bentuk ni? Adakah you nampak ini bentuk ini kan? Tidak kan? This is non-linear lah maksud dia. Ini linear. Cuma linear nanti kamu akan tukar M kamu dengan C kamu. Tapi yang bahagian Y itu adalah jadi 1 over Y. How do I change this one to become 1 over Y? Tell me, apa cikgu nak buat? Macam mana nak adakan 1 over Y kat sini? So means that, ada Y kat sini. Do you see any Y here? Tak ada kan? No kan? How do you create the Y here? Macam mana you nak modify dia? Ada 1 per Y masuk sini. Apa nak buat? Apa dia? Apa dia? Zahira? Okay, anyone want to try? Siapa nak try? This is over Y kan? This is over Y kan? Boleh tak cikgu bahagi Y? Okay tak? Kalau cikgu bagi Y ni, apa nak buat sini? Bagi Y lah, boleh tak? Bagi Y. Okay boleh Okay now, ingat cikgu cuma nak ada satu je. I just want to have one here.
So, kalau cikgu nak satu je, apa cikgu nak hilangkan XY kan? So, apa nak buat? Cikgu kena bahagi X and X juga. So, I need to put N over here, X over here. Okay, I need to put N over here, X over here. N over here, X over here. Boleh tak? Supaya di atas tu hilang habis. N hilang, X hilang. So, tinggallah 1 per Y di depan. You faham maksud saya? Can you understand me? Oh, faham. Faham tak? Okay, lepas tu, nampak tak? X dengan X tu boleh, Y dengan Y boleh hilang. Okay, Y dengan Y hilang. Apa tinggal lah? P over NX. Kat sini tinggal P over NX. Okay? Masih okay? Lepas tu ini hilang. Y hilang, Y hilang. X hilang, X hilang. So, tinggal apa? 1 over N. Boleh terima lagi? Boleh. Boleh ah? Okay, you tengok ah. Nampak tak bentuk dia? Jap. This is plus ah. Sorry, plus. Nampak tak bentuk dia macam keluar sudah? 1 over Y kan? Nampak tak? 1 over Y. Lepas tu M, 1 over X. Macam ada 1 over X tau. Lepas tu plus C, plus 1 over N. So, artinya 1 over Y equals to, benda ini kan kita boleh split dia. Kita boleh splitkan dia. So, macam mana kita nak split dia? Dia akan jadi P over N, lepas tu 1 over X. Tambah 1 over N. Macam tu. So, sekarang, you akan nampak this one is your capital Y. This one is your M. This one is your capital X. And then plus C. Macam tu. Dapat terima maksud saya? Do you see? Ya, Natalie. Dapat cuma repeat ke yang untuk NX tu? NX. Yang kenapa ada NX kah? Ya, semua. Ya. Okay, you tengok. Asalnya kan dia ada NX kat sini kan? Tapi you punya tujuan, you nak tukar jadi satu tu tak? Kan? You nak tukar jadi satu kan? Ya. So, apa yang nak buat dengan NX ni? You kena bahagian NX lah. Kena bahagi dengan NX. Bahagi dengan NX. Supaya hilang. That's why you akan dapat satu atas. That's why you left with 1. Okay nak? Okay. Bila you bahagi NX di depan, belakang tu mesti bahagian NX juga. Mesti bahagi NX juga. Okay, so therefore you have to be fair. Everything that divide by NXY, NXY. Okay? Okay, sir. Okay. Now the rest of you, please ask. Kalau ada masalah, tanya. Gabrielin, okay? Okay. What about Sean? Are you okay, Sean? Okay, so okay. Okay, right. Next. Kalau macam tu, kita tengok soalan 40. Look at question 40. The main concern here, I just want you to understand that. Kalau you dah buat ni kan, bentuk ini merujuk kepada P over N is your gradient. Maksudnya gradient kamu is P over N. Okay, I want you to understand that one. And then you punya C ni, which is your y-intercept. Y-intercept is 1 over N. Okay, so gradient is P over N, y-intercept is 1 over N. Okay, so inilah yang penting dia. So, bila dapat dua ni, you boleh gunakan you punya graph tu untuk dapatkan nilai dia. So, cikgu tak lukis graph tadi ya. So, maksudnya you boleh lukis graph kamu sendiri. Lepas tu cari apa y-intercept kamu. Lepas tu dapat nilai N tu, ganti masuk sini untuk dapatkan you punya value of P. Dan you kena cari gradient kamu sendiri juga. Anybody know what to do after this? Semua orang tahu tak apa nak buat lepas ni? This one is just, I teach you how to change from non-linear kepada linear saja. Okay? And then the rest kan, you follow the idea, the same thing as the one just now. So, maksudnya daripada graph kamu cari apa gradient kamu, apa y-intercept kamu. Baru kamu dapat nilai N dan juga nilai P. Substitute the value from the graph into Yes. Substitute the value from the graph. So, maksudnya kalau graph kamu dapat y-intercept sama dengan 2, kamu masukkan 2 sini. Lepas tu kalau you dapat gradient sama dengan 5, dapat masukkan gradient sama 5. So, itu maksud dia lah. Okay tak? Okay, right. So, now let us look at question number 40. Cuba tengok question number 40. Question 40 Okay, so question 40 nampak dia ni lebih susah sikit lah. I am not going to talk about A again. Okay, sebab soalan A, I think everybody can plot lah. Semua boleh plot ni? X, Y against X lah. Boleh Boleh So, you tengok. Ini 4 markah. Kenapa dia 4 markah? Sebab bila dia kata plot X, Y against X, kamu rasa-rasa you punya table tu cuma ada satu je yang lain kan? Nampak tak? X tu masih sama. So, cuma ada satu saja yang lain. So, that's why X, Y yang tu satu markah je. Okay? So, after you have plot and then you draw the best fit kamu 3 markah je. So, that's why there are only 4 marks.
So now, I'm going to talk about the second part. The second part yang nak markah ni. Okay. Drawing your graph. Using the graph, find the value of h and k. Okay, find the value of h and k. So over here, what happens is that kita nak tukar from the non-linear kepada linear. Okay, so kita try macam mana nak buat tu. Okay, see yang dia bagi dalam you punya soalan kan, the equation kan, okay, is y minus, I write it here, y minus surt h equals to hk over x. Okay, dia jadi macam ni. So now, the question is saying that plot xy against x. So I think by now you should understand bila cikgu plot nanti kan, apa yang dekat atas? Tell me, siapa yang boleh jawab? Apa yang dekat atas? XY. Very good. Apa dekat bawah? X square. Ada nampak x square meh? X. X lah, xy against x kan? So over here, this is x. Kalau kita nak tulis dalam bentuk you punya linear law kan, ingat tak? Cikgu kata y equals to mx plus c kan? So cuba tulis sikit. Apa yang kamu akan tulis kat depan tu? What do you write here? XY. xy, very good. Equals to m. Lepas tu apa x dia? X. Okay, x. And then plus c kan? Betul tak? Ini adalah bentuk you punya linear. So now, fikir you nampak this is bentuk ni ke? Adakah ini bentuk ni? Tidak kan? Tidak kan? First of all, apa you rasa nak buat? You nak dapatkan xy ke depan ni? Ada kaitan ke dengan surt h ni? Tak ada kan? Boleh tak buang belakang? Throw at the back first So apa tinggal sini? Y equals to hk over x and then minus surt h jadi plus kan? Minus jadi plus. Ya. Boleh sampai sini masih boleh terima Boleh. Boleh Okay, next. You kena tukar y ni jadi xy. Apa nak buat? Line. Multiply dengan apa, Zaidah? Multiply dengan x. Very good. Every single thing multiply x. Ini pun multiply x. Ini pun multiply x. Faham tak? Semua tu darab dengan x. So, kalau depan ni darab dengan x, you akan dapat apa? xy kan? Yes. Yang ni, tell me. Apa jadi sini? X buang HK. X dengan x buang. Jadi hk. Very good. Yang ni jadi apa? X. Surt h lepas tu x. Boleh? Yes. Okay. Is this linear law? Yes. Boleh? Boleh tukar tempat ni lah. Untuk jadikan dia bentuk sebiji kan? Tukar tempat dia. So, apa jadi? xy equals to, this one, cikgu tulis dulu lah. Surt h, x. Lepas tu tambah hk. Yeah? Right, tell me. This one. Is it capital Y now? Yes. Okay. Is this M? Is this X? Lepas tu tambah, apa benda ni? C. C. Okay, you mesti tahu You mesti tahu, C kamu tu tak ada X lagi Yang ada X ni, depan tu adalah M. Okay, so maksudnya yang you nampak X ni, depan tu adalah you punya gradient. So belakang ni, kalau you nampak semua ni adalah you punya constant. So means that H and K tu adalah nombor saja. Therefore kita boleh kata dia sebagai you punya y-intercept. That is your value of C. Is that clear so far? Ada tak you nampak macam lebih senang sikit sudah? Macam cases by cases you nampak dia lebih senang. Okay? Yes. Okay tidak susah sangat kan? Mungkin first time you nampak tak tahu apa nak buat, tapi bila nampak soalan kedua, bila nampak soalan ketiga, you know what happened next Okay? Alright, now. Selesai soalan 40 Everybody okay? Okay, alright. Yes, Zaira. Kita nak bezakan dia kalau kita nak darab atau bahagi tu tukar bentuk dia dy equal to mx plus c. Macam mana nak tahu dia darab ke bahagi kah? Ya. Okay, you tengok. Asalnya dia bagi apa? Y kan? Asalnya bagi Y kan? Yang kamu diminta untuk plot tu apa? XY kan? Ya. Cikgu tanya kamu, X dengan Y tu apa dia punya hubungan? What is the relationship between X and Y? Apa hubungan X dengan Y ni? Tidak. Apa hubungan dia? Maksudnya apa hubungan X dengan Y? Adakah darab ke bahagi ni? X dengan Y ni apa hubungan dia? Darab. Darab lah. Itulah darab sini. Darab X. Oh. Okay Kalau sini Y over X. Kalau sini Y over X. Ini Y dengan X ni apa kaitan dia? Bahagi ke darab? Bahagi. So sini you bahagi X lah. Oh, okay. Boleh Okay anyone has any other problem? Please ask. Sir, Yes. so if 1 over y and anything, just divide.
Okay, kalau sini 1 over y. Contohnya kan, kalau sini 1 over okay. Baguslah. Ramai yang tanya soalan lah. Baguslah. So over here, let's say kamu ada y equals to hk over x. And then plus set h kan. And then soalan dia cakap macam ni. This is 1 over y. Yeah, this is 1 over y. This is 1 over y. Okay, lepas tu sini, let me see . Kalau soalan macam ni, dia akan berubah sikit lah. Dia takkan jadi 1 over y . So supposedly, let's say I give you something else . Let's say you have y equals to y equals to 2 over x. I think like this okay lah. Okay, contohnya macam ni. Alright, let's say you have something like this . You have something like this. Kalau lah you jumpa macam ni, sebab kalau yang ni, dia takkan tukar jadi 1 over y . This example tak betul. Kalau macam ni, tak boleh . Okay. Kalau nak tukar jadi 1 over y, boleh. Tapi yang ke sini, dia akan jadi sangat complicated. Okay. Which I don't think is possible lah. You tengok, kalau nak tukar jadi 1 over y, the idea is that, yang ini kan, you kena jadikan dia pecahan. You have to change to become a fraction. So it means that you have y equals to hk tambah dengan x and then set h over x. You kan tukar jadi satu pecahan. So maksudnya macam ni . Bawah tu darab x, atas tu darab x. Lepas tu gabungkan jadi macam ni. And then, yang ni y over 1 . Y over 1 tukar jadi 1 over y. Terbalikkan. Bila terbalikkan, sini akan terbalikkan juga. So, you akan dapat x di atas, bawah tu hk tambah dengan x and then set h. Which I think this is not possible lah. So, that's why cikgu tak teruskan dengan example 1 over y kat sini . So, I will change to become this example instead. Okay, the easier one. Jadi sekarang, apa yang kamu nak buat kalau lah dia betul-betul 1 over y kat sini kan? Okay, this is what you do. Y change to become y over 1. Lepas tu terbalikkan. So, you akan dapat 1 over y equals to, this one terbalikkan. Dapat x over 2. So, now, I will see that this one is 1 over y equals to 1 over 2x plus 0. So, inilah you punya y capital M, x plus c. Boleh tak? Yang 1 over 2x saya tak faham. 1 over 2x. Ni, x over 2. X over 2 kan 1 over 2x. The 1 over 2x. X over 2 ni maksudnya 1 over 2x. Tak okey kah? Tak sama. Sebab depan x tu ada 1 kan? So, keluarkan dia. 1 over 2x. Okey. Tak okey juga? Tidak. Okey. 1 tembikai belah 2. Sama tak maksudnya separuh tembikai? Ya, separuh. Itulah dia. 1 tembikai bagi 2 sama dengan separuh tembikai. Okey. Okey ya. Kalau x over 3, is it equal to 1 over 3x kah? Yes. Okey ya. Kalau x over y, is it equal to 1 over y times x? Yes. So yang ni you mesti faham . This one you must understand already by now . After this, mesti ingat . Boleh Natalie? Ingat ya? Boleh. Boleh Okey ya. Sebab kadang-kadang perlunya kamu tukar macam ni bentuk dia. Supaya kamu nampak benda ni adalah M, benda ni adalah X, lepas tu belakang dia C. Okey, ikut bentuk dia. Alright, now. Maybe you akan tanya cikgu, yang tadi tu kenapa dia, let's say this one kan, just now kan? You see this one tak ada Y kan? There's no Y here. Asalnya tak ada Y. Kalau tak ada Y, you bahagi Y untuk dapat ada Y ni. Asalnya tak ada Y kan? So you divide by Y to get the Y there. Untuk wujudkan Y dia. So that's why kita bahagi Y sini. Yang ini tadi, asalnya sudah ada Y. Kamu kena terbalikkan dia. Okay? So, bila you terbalikkan dia, dia jadi macam ni. Y over 1 jadikan 1 over Y. You faham maksud saya? Nampak beza ni? Ini asalnya tak ada Y. So, that's why kita bahagi Y untuk dapatkan Y dia. Okay? Yang ini asalnya ada Y. So, that's why terpaksa kamu kena terbalikkan dia. Baru dapat 1 over Y. Okay? Tapi of course lah cikgu kata yang ni example yang tak berapa betul lah. So that's why I give you this example instead. Okay, so they can see clearly 1 over y becomes x over 2. So x over 2 becomes 1 over 2x. So therefore 1 over 2 is your gradient, x is your x-intercept. Okay, capital X tu. Okay, kalau yang ni okay. Ada siapa nak tanya lagi soalan? Tolong tanya sebelum cikgu masuk ke example satu lagi ada log. Cikgu tak tahu Cikgu Lim keluarkan soalan macam mana.
Cuma cikgu bagi tahu kamu, there are two different types lah of your linear law ni. Ada satu yang menggunakan log. Look at number 43 lepas ni, okay? Okay. Semua faham lah? Yang ni okay sudah? You need me to repeat anything? Jangan diam ah. Kalau nak cikgu repeat, bagi tahu. Zaira okay? Zaira okay. Ada siapa yang tadi tanya ah? Anyone asking a question just now? Sir, Yes, yes. saya lupa macam mana, kan kita ada buat yang n equal to 6 yang last tadi kan, sir? Lepas tu macam mana sir press untuk tekan dia punya A dengan B, what Oh. is it? Okay. Ni tekan shift 2. Shift 2. Write it down. Jot it down. Shift 2, lepas tu go to the right. Go to the right, tekan sampai nampak A, B, R. Jot it down. A kamu, apa maksud A? Y-intercept, Apa maksud B? radian. Okay. Now, ini tadi soalan dia kan? Cuba tekan 2. 1.4. Dah. Cuba kamu tengok jawapan cikgu tadi. Adakah 1.35, 1.375 kan? Betul tak? What is your gradient just now? 1.375 kan? Okay lah tu. Dekat-dekat lah tu. Okay. So, itu cara you nak check jawapan dia. Okay? Okay. Alright. Now, that is your calculator just now. Itu adalah bahagian calculator. So, kalau tak ingat tu, jot it down please. Jot it down. Macam nak tekan calculator tadi, jot it down. Alright. Can we look at question number 43 now? Boleh? Are you guys tired already? Yes. Oh, tired already Okay, macam ni lah. Cikgu buat satu lagi contoh ni and then we are done for today. Is that okay? Okay. Okay, sir. Okay, right. One more example So, let me see Okay, let's say kita tengok soalan ni You see this one here, again, the question dia bentuk dia sama-sama saja. Kalau soalan 10 markah memang macam ni saja. Soalan cakap apa? Plot log y against x square. You nampak tak soalan cakap log y ada kaitan dengan log So that's why I need to teach you one question yang ada kaitan dengan log supaya you boleh buat. Okay? Log y against x square. Kalau you nampak log y against x square, maksudnya you kena tukar you punya jadual kan? You punya jadual akan buat sebagai log y. So it means that you have a new jadual log y. Log y, base dia berapa guys? Apa base dia? Kalau you nampak log y saja, base dia base 10 base 10, okay? So that's base 10. Alright? And then this one is x square. So maksudnya you kena tukar dua-dua bahagian. So log y tekan log 1.59. Tekan calculator. Log 1.59. So you can press calculator. Sekejap. Okay, you press log 1.59. Then you get 0.2013. So you ambil dua tempat lah. Ambil dua tempat 0.20. Okay, I like that. Lepas tu, yang ni log 1.86. Log 1.86. And you take two decimal number 0.27, 0.27. Macam tu. Okay. Satu yang cikgu nak advise I think we standardize this one. Okay, kita standardize Tak kisahlah apa you punya bentuk soalan kamu ambil dua tempat di belakang. Faham tak? Ambil dua tempat belakang jangan ambil satu Please take two. Okay? You understand what I mean? Ambil dua tempat puluhan ke belakang. Jangan ambil satu ambil dua. Boleh Semua soalan. Tadi pun sama kan? Tadi pun cikgu ambil dua juga. Melainkan yang tak ada nombor tempat puluhan tu lah. Let me see where is my question just now. Macam ni kita ambil dua. Walaupun you nampak nombor dia satu je kan, 4 saja kan, you tambah 0.00. Sebab yang hujung ni 0.25 kan. So always remember take 2 lah. Okay, ambil dua tempat di belakang. Okay, ambil dua tempat di belakang. Even though dia tak ada, you kena samakan dia. So means that you standardize the number of decimal numbers. Okay, so you get 25, 0.25, 0.00, 0.00. Sama juga di atas ni. Kalau nampak ada 0.5, because this one I think is just satu tempat je kan. So kalau satu tempat, bolehlah you boleh guna satu tempat. Kalau biasanya you nampak panjang-panjang macam ni, you see there are long decimal numbers here, you take 2 sajalah, just ambil 2. Okay, standardize dia, ambil 2 mesti ambil 2 Kalau nampak panjang ni, mesti ambil 2. Tak boleh ambil 1 Alright, so after that, you boleh teruskan dah. So this one, you get all your answers. For x square pun sama, 1.5 kuasa 2. 2.0 kuasa 2, 2.5 kuasa 2, and then you get all the answers. Alright, so this is for question A. Lepas tu, draw the line of best fit.
plot dia. Plotkan graph tu and dapatkan straight line. I think this part everyone still okay lah. You nampak 5 markah, kan? Kadang-kadang dia 5 markah, kadang-kadang dia 4 markah. So depend on the question. So is this okay? Yang bahagian atas ni boleh buat jadual, boleh lukis graph? Boleh. Boleh ah? Okay, after that kita nak tengok yang ni. Nampak tak? Semua soalan dia macam ni case dia. Soalan A, lukis graf. Soalan B, cari nilai P dan nilai K. Macam tadi, cari nilai P dan nilai N. Ataupun nilai P dan nilai R. Same concept but different question. Yes. Sama konsep dia. Konsep dia untuk soalan ni kan memang dia macam ni. Dia tak lari jauh sangat. So, yang first tu, lukis graf. Yang kedua tu, cari nilai. So, that's why cikgu tak ajar kamu from A to Z daripada awal. Tapi cikgu masuk ke soalan yang exam, bentuk exam sebenar. Okay, so bentuk exam sebenar macam ni lah bentuk dia. So, now, how are we going to get this one? Alright, first of all, cikgu beritahu kamu tengok saja dia punya equation dia bagi ni. So, what is this equation? Y equals to PK. Lepas tu, kuasa dia X square. Nampak tak kuasa yang kecil tu? Kuasa dia X square. Okay, so I think you can refer to your own question. You can nampak PK kuasa dia X square. So, next, what happened is that soalan cakap plot kan? Okay, kalau soalan cakap plot log Y, so sini log Y lah. Against X square, maksudnya bawah tu X square. Something like this. Okay, log Y and X square. So if you were to write in your linear form, Y equals to MX plus C kan? Tengok linear form kamu kan? So apalah Y besar kamu? Anyone can tell me. Apa Y besar dia? Log Y, very good. This is log Y. M. Apa X besar dia? X square. Very good. X square and then plus C. Inilah bentuk yang kamu akan cari sebenarnya. You will change from this to this. You will change from this to this. So, let me ask you. Kalau ini ada Y saja, apa you nak buat untuk dapat log O? Multiply log. Bukan multiply. You log. Logkan dia. Logkan dia, log left and right. Dua-dua belah you kena log. Masih ingat log both side? Log both side. So, maksudnya you log kat sini, depan dia, log base 10 Y. Sama dengan log base 10 P K kuasa X square. Macam tu. So far, okay? Log both side. Log left and right. Okay? Sebab kamu tahu log Y tu maksudnya log base 10 Y. Sebab tu cikgu nak kamu faham. Kalau nampak log Y saja, dia asasnya 10. Yes, question. Ya, Zaira, ada soalan? Tak boleh log satu side kah? Tak boleh, tak boleh. Kalau log, mesti log both side. Dia mesti log both side semua. Macam tadi kan, kalau contohnya soalan ni. Apa kita buat? Darab X kan? Dua-dua belah darab X. Darab X, darab X, darab X kan? So, dua-dua belah darab X. Okay? So, that's why, sama juga konsep dia. Kalau log pun, you kena log both side juga. Log both side. Kalau log satu side, tak ada lah. Macam tadi kan, you darab X. Kalau darab X, satu bahagian tak ada kan? So, maksudnya dua bahagian mesti darab X. So, sini darab X, sini pun kena darab X juga. Tapi yang ni, kita nampaklah kita boleh darab X ke ketiga-tiga bahagian ni. Okay? Left and right. Left and right. Mesti darab X. So, sama juga kes ni, log left and right. Dia mesti log 10. Okay, lepas tu, ingat tak untuk you punya logarithm kan? This one is multiply kan? P dengan K ni multiply A lot of students, cikgu nak bagi tahu kamu, a lot of students, kamu akan terus pindahkan X square ni ke depan ni. That is your idea. Semua student macam tu, tapi cikgu tak nak kamu buat kesilapan yang sama dengan you punya senior. I don't want you to have the same mistake. Always look at this one. X kuasa 2 ni, siapa punya ni? X kuasa 2 ni adalah milik K. It belongs to K. So maksudnya, P dengan K ni hasil darab. This is multiply. Okay? Kalau dia multiply, you have to actually change to become plus. Plus. Macam ni. Lepas tu depan tu log base 10Y. Is this idea okay or not? Okay? Okay Lepas tu baru kita pindahkan X square ni ke depan. Bring the X square to the front. Sebab X square tu kepunyaan K saja. So now I can write this way. Log base 10Y equals to log base 10P plus X square log base 10K. Okay, sampai sini. Semua boleh terima? Boleh. Boleh. Okay. Now, cikgu akan susun-susun sikit Kalau tidak kan cikgu nak cerita dulu Nampak tak? This is your Y. Y besar. Okay. Nampak tak? This one is your X besar. Nampak? Jadi, bagi tahu cikgu, apa ni? M ke C ni? C. M.
M dengan X kuasa 2 kan? Mana ada C kat depan ni? So, yang ini C. Okay tak? You faham maksud cikgu? Apa-apa yang dia berpasangan dengan X ni mesti M tau. So, kita boleh susun balik ni sebenarnya. Tengok ah, log 10y. Yang ini susunlah log 10k x square tambah dengan log 10p. So, baru you nampak sekarang y equals to, this one is m, x plus c. I don't want you to, how to say cikgu tak mau kamu tak pandai baca ni. You mesti pandai baca ni. You tengok ini x square sudah jadi x kan, x besar kan. So, apa-apa yang bergabung dengan x ni, apa-apa yang pasangan dia dengan x, dia mesti m. Ini pasang dengan x kan. Dia mesti m ni. Lepas tu, yang tak ada x ni, ini yang nilai c. Okey kah? Okay, sir. Okay serious Seriously okay So, Sir, yes. then kalau kita tak perlu bawa X pergi depan, just Biarkan macam ni. Just biarkan macam ni kan maksud kamu? Tak. Yang sudah di YMX pasti tu. So if tak perlu bawa X square pergi depan lah kan? Tak perlu bawa x square pergi depan ni kah? Tak payah bawa ke depan kah? Yang Y equals MX plus C tu kan? In bracket log 10k in bracket X square. Maksudnya x square kamu mau kekalkan macam ni? I mean kalau dia tidak perlu bawa ke depan yang X square tu. Tidak perlu bawa ke depan? Yes, sir. So, biarkan macam ni? Memang macam ni. Sebab ini darab kan? Ini hasil darab. You have to understand. This is darab kan? Sini darab kan? Okay. Kalau darab, dia contohnya 2 darab 3 kan? Sama tak konsep dia 3 darab 2? Sama je kan? So, maksudnya kita boleh terbalik ni. Supaya you nampak dalam bentuk MX plus C. Okay? Mungkin you akan nampak sini XM kan? So, kalau kita terbalikkan dia akan jadi MX. Basically, M dengan X ni hasil darab kan? So, kalau hasil darab, you nak letak X di depan, M di belakang pun boleh. Tapi, normally kita tulis dalam bentuk ni lah supaya semua orang faham kan? Y equals to MX plus C. So, therefore, this is your M. This is your C. Then this is your Y capital, this is your X capital. Anybody lost already? Ada? Semua orang okay? Boleh ikut? Boleh buat satu lagi soalan? Can you do one more question? Boleh. Boleh okay, one more question So, this one, if you want to screenshot. Okay, one more question. Let us talk about 44. Tengok 44. Okay, 44. Okay, 44. Same thing. Atas ni you buat sendiri Tengok 4 markah. Draw the line of the best fit. Okay, you buat sendiri 4 markah tu This one same thing You nampak log 10y against x kan? So log 10y tu yang kamu akan tukarkan you punya jadual. So x tu you masih kekalkan x tu 2, 4, 6, 8, 10, 12. So you kena buat satu jadual yang baru, nilai x dan juga nilai log 10y. Okay, log 10y. So ada dua you ada satu nilai yang baru iaitu log y So after that, ini bahagian yang kedua. You tengok semua bentuk soalan dia lebih kurang sama saja. Okay, it's about the same thing. Using the graph, find the value of p and k. So bila you nampak soalan macam ni, you have to look at the original equation. What's the original equation? The original equation was y equals to p k kuasa x. Okay. Lepas tu soalan minta kamu lukis log y, log 10y kan? Log 10y against x kan? Log 10y against x. So, kalau you nak tulis dalam bentuk linear, y equals to mx plus c, boleh tulis tak? Y tu sama dengan apa? Log y. Log 10y equals to m, lepas tu x tu jadi apa? X kecil kan? Lepas tu plus c. Okay? Okay. Alright, now tell me, what to do now? Cikgu nak tukarkan yang ni jadi ni. Cikgu nak tukarkan yang ni jadi ni. So, y, Log both sides. log both sides. So, log 10y kat depan, log 10y kat sini. P, K, kuasa X. Log 10y pula, sorry. Log 10, okay. Sekejap cikgu buat balik. Log 10y
log 10 P K kuasa X. Okay, apa nak buat next? Pisahkan dia. Kan? Pisahkan dia. Okay, pisahkan dia. So, dah apa-apa. Log 10 P tambah dengan log 10 K lepas tu kuasa X. Depan tu log 10 Y. Masih okay? Masih. Okay, apa nak buat next? Apa nak buat next? Tukar posisi mereka dua. Tukar posisi mereka dua ni. So, maksudnya log 10Y equals to log 10K lepas tu ada X. Lepas tu tambah dengan log 10P. Log 10P. Tak? Ya, tapi kena ada kurungan. Yang ni X pindah ke depan. Bukan. You tukar jadi macam ni. Log 10K Ya. lepas tu X. Tambah dengan log 10P. Boleh? Boleh. Sebenarnya kan, kalau ikutkan sebenarnya Natalie, konsep dia, X tu pindah ke depan. Tapi, bila pindah ke depan, cikgu letak di belakang balik. Okay? Sebab, ini kuasa, this is your kuasa X. Kalau you pindah ke depan, dia akan jadi darab. Bila darab, baru boleh terbalik macam ni. Okay tak, Natalie? Okay. Sebenarnya lah. Tapi kalau you rasa, you fikir, you buat macam ni terus kan, you boleh faham kan? Okay lah, tak ada masalah juga. Same thing, okay also lah. Just that, kalau ikutkan konsep sebenarnya, you kena pindahkan X ke depan. Okay? Bila pindahkan X ke depan, baru you boleh pindahkan X ke belakang. Sebab ini baru jadi konsep multiply. Ini tadi konsep kuasa. So, tapi kalau you boleh faham dalam kes ni, okay, yang ni tukar jadi darab terus, jadi bentuk macam ni, pun boleh. This one is also correct. Okay? So now, this one is your capital Y. This one is your M. This is your capital X. Belakang dia C. So C kamu log 10P. M kamu log 10K. Okay? Boleh terima? Okay, now let's say. Dia macam tu je kasi. Tidak. Soalan kan minta nak cari K dengan P kan? So I'm gonna give you one example. Katakanlah, gradient kamu, contohlah you dapat nilai gradient sama dengan 2. Ini contoh je, example lah. Sebab cikgu tak lukis graf dia kan? So, kalau you lukis graf dia, you akan cari nilai M kan? Betul tak? Daripada soalan yang first kita belajar, daripada graf tu you boleh cari M. Setuju? Ya. Okay, dapat sudah M ni. Contoh saja, example lah. I give you M equals to 2 lah. Example, you punya graf tu, M kamu sama dengan 2. So, soalan nak cari K. Apa nak buat? Log 10K sama dengan 2 kan? Betul? So, kalau nak cari K ni, 10 ni kena pindah ke sebelah. So, K is equals to 10 square. Masih ingat ni? Tukarkan log jadi indeks. So K sama dengan 100. Itu contohnya lah. That is your answer lah. Okay nak? Okay. Alright, now one more. Katakan you punya C tu, kalau you tengok daripada graf kamu, contoh lah, ini graf kamu kan, ini graf kamu. Lepas tu, ini straight line dia. Contoh saja, katakan nombor ni sama dengan 5. Let's say that is number 5. So, apa nak buat? C kan sama dengan 5 kan? So, apa C kamu sini? Log 10P kan? Log 10P sama dengan 5. So, P sama dengan 10 kuasa 5. So, P equals to 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang lah, ini contoh saja. Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya? So, itu cara untuk kamu dapatkan nilai P dan nilai K. Tapi, of course, the value of M and value of C, it comes from your graph. So, cikgu tak buat graph tadi, cuma cikgu bagi example saja. Jangan pula kamu faham, kenapa C dia 5, kenapa M dia 2. Ini cikgu bagi example saja. These are both example. Okay, dua-dua tu example saja. Alright, so this is done. Mau buat satu lagi ya? Try one more boleh? Linear, non-linear jadi linear. Boleh ya? One more. Okay, look at question 57. 57, okay? 57. Alright now. Why not? I ask you to give me the linear. From this non-linear, cikgu nak kamu cari linear. Tell me what's the linear. Okay? Try sendiri. Cikgu rasa yang ni okay lah, you boleh faham ni. Okay, yang ni you lukis sendiri ya. Plot log 10y against x, okay, by the scale. Okay, lepas tu best fit. So 4 marks. This one I leave it to you because itu cuma plotting. Yang cikgu nak explain kat sini. Alright? Yang ini kan sebenarnya kan, yang ini kan, dia punya titik ada satu yang terpesong jauh lah. So that's why dia kata mark X on the graph to represent the exactly point of the misrecorded data. So maksudnya ada satu point ni, kalau kamu tengok soalan macam ni ya, dia ada satu point yang terpesong jauh. So that's why we call the misrecorded data. Okay,
Kalau kamu tengok best fit kamu, biasanya best fit kamu, dia punya point tu memang tak jauh ah. Kalau dia terpesong pun dia tak jauh. Kalau untuk soalan ni, dia mungkin ada satu point yang terpesong, mungkin jauh ke bawah ni. Tapi lain-lain tu on the straight line, ada satu yang terjauh sangat. Okay, so itulah dia punya misrecorded data. Tapi soalan ni memang jarang kita jumpa ni, okay? This one is very very rare. Even this is not the SPM question. Ini bukan soalan SPM. Kalau tengok bawah dia tak ada apa-apa kan. This is just one of the kebat soalan. Soalan yang lebih kebat sikit lah. Okay, the misrecorded one. Okay ah. Kalau you rasa-rasa you nak try soalan ni, please do so ah. So you can actually draw your own and then you akan dapati satu point tu memang dia jauh sikit. Okay, so this one I leave it to you. You draw on your own. Okay, you buat sendiri. Soalan 57. Okay, cuba buat plotting kamu tu sendiri ya. So you akan dapati ada satu point yang jauh sangat. Itulah yang kamu kena mark dengan X ni. Okay. How many of you got the linear already from the non-linear? So maksudnya daripada non-linear kamu y equals to AB kuasa dia negative X ah. AB kuasa dia negative X. Okay, change to become linear. Try ah. Okay, anyone got the answer? You want to try? Apa dia punya linear equation? Siapa tu? Zahira. Ya, log 10y equal to log 10b in bracket negative x plus log 10a. Okay, siapa yang dapat jawapan sama dengan Zahira? Angkat tangan. Okay. Alright. So, ada yang dapat jawapan yang sama. Ada tak jawapan yang tak sama? Angkat tangan. Yang jawapan tak sama. Sir, Yes. kalau bracket if x tu saya letak 1/x boleh ke? Ni kan? Ya. 1/x. Kenapa 1/x? Sebab tak tahulah. Saya rasa Okay. Cuba tengok sini. Tengok sini. Ini yang selalu cikgu buat kan? This is what I do first kan? Sebelum cikgu buat ni kan? Ini yang cikgu buat. Okay. Ya, jap Cikgu tak cakap Zahira punya jawapan betul lah. Tunggu Cikgu tak cakap jawapan Zahira betul lah. You wait for me first Okay. So, ini yang cikgu buat kan? Okay. Ini yang cikgu buat kan? So, apa yang cikgu bagi tahu kamu? You punya equation is y equals to mx plus c kan? Apa y kamu? Log 10y kan? Apa m kamu? Lepas tu x kamu apa? X kan? Lepas tu tambah c. Let me ask you one question Elida. Ini x ke 1/x? X kan? yes. So maksudnya 1/x tu confirm salah. 1/x memang tak boleh. Okay, dia memang ikut ni. So over here this one must be x. Okay? I know what you mean. You memang fikir kuasa dia negatif kan? Okay, cikgu tahu. You fikir macam ni. So dia akan tulis macam ni, b/x. Alright, I know. This one you nampak dia macam ni. Tapi kan, bila kita dah tukar jadi log, tak ada lagi istilah macam ni There's no such thing like this already. Okay? Tak ada such thing macam ni lagi. Okay, now. Cikgu tak cakap Zahira punya jawapan betul. Cikgu cuma tanya siapa yang sama jawapan dengan Zahira. Betul tak? Okay? So now, kalau you tengok sini, this one kan x sejak kan Zahira kan? Kenapa dia ada negative x? Sepatutnya negative tu, you kena pindah ke depan. So now you have log base 10y equals to negative log 10b. Lepas tu,
X tambah dengan log 10A. Okay not? Gradient kamu boleh negatif. Gradient kamu boleh negatif. Okay, ini gradient kamu. So this one is your capital Y equals to mx plus, yang ini adalah you punya C. So this is how your linear should look like. Is that okay? X boleh negatif. X sini tak boleh negatif. Melainkan kalau dia cakap negatif lah. Tapi dalam kes ni kan dia cakap log 10y against x kan. So tak ada negatif lah. Tapi kalau dia kata log 10y against negative x, probably lah ada negatif. Okay? Dia cakap log 10y against x kan. So log 10y against x, memang dia positif x saja. X kamu mesti jadi positif. Negatif tu pindah ke depan lah sebab ini darab kan. Contohnya macam ni kan. 2 darab dengan negatif x. Sama tak case dia kalau negatif 2 darab x? Sama konsep dia? Is this the same concept? Not the same kah? Same. Apa jawapan dia? Negatif 2x kan? Apa jawapan bawah? Negatif 2x kan? Sama je kan? Faham tak? Okay. So maksudnya negatif tu boleh je you pindah ke depan lah. Sebab memang dia darab. Kalau darab negatif tu dia macam ni kan. Sebenarnya apa konsep ni? 2 darab dengan negatif x maksudnya apa? Maksudnya 2 darab dengan negatif 1 darab dengan x kan? Kan? So sama juga cos dia. So ini kamu darab dulu, dapat negatif 2 darab x, sama je konsep dia. Okay dah. Okay nak? Okay Alright. So hopefully you can understand this part Boleh Alright. So get ready next week is your exam Tak ada kelas lagi lepas ni So your exam for AdMaths is Friday right? Dah tukar jadual kan? So your jadual is packed for the whole week Kan? So yeah. Next week is your exam. And question akan keluar sampai sini. Okay, so this one is what you will see lah. Okay, for those who want to do exercises, cikgu dah send satu yang module yang form 4 tu kan, okay? You can actually look from that one. Okay, you boleh tengok daripada situ. Dia ada chapter 1 until chapter, semualah chapter dalam form 4. Okay, just pick some of the questions if you want to do. And then dia ada satu bahagian yang jawapan dekat belakang tu. Okay, there's answer at the back. Okay, you cuma perlu klik link tu for you to go to the Google Drive. There's a drive for you to download all the answers. Okay, so I got that one. I got this module from a group. AdMaths punya kumpulan, okay? I'm not sure whether you are in that group or not lah, for Telegram. Ada dalam kumpulan Telegram, there's one group, AdMaths 1 Malaysia punya lah, okay? So cikgu-cikgu dalam tu, dia ada share. So I think that this is a very good, walaupun soalan-soalan dia agak lama sikit lah, macam soalan ni, soalan tadi tu 2005, 2007, tapi cikgu rasa dia punya format dia masih ikut lagi yang format baru kamu. So that's why I downloaded that one and I share to you, okay? Any question you want to ask before I leave the class? Ada soalan mau tanya? Okay, it's been 2 hours plus. I know it's very tiring, alright? I'm not gonna drag until 12 o'clock lah. So, kalau ada siapa ada soalan, you can stay behind, okay, and ask. Kalau tak ada soalan lagi, I wish you all the best. And also, take care, stay safe, and take care everyone. Bye-bye. Bye, thank you, sir. Okay, alright, take care, bye. Thank you, sir. Alright, bye-bye. Thank you, sir. Alright, bye. Okay, bye, Sean.